Okay. Nampak? Alright, bagus. Okay, tajuk kita hari ni kita nak fokus kepada mikroorganisme bernafas, bergerak dan bertumbuh. Tapi bergerak tu kita tak dapat buat aktiviti, kita fokus pada bernafas dan bertumbuh. Sekejap sambil-sambil cikgu mengajar anak sekejap. Wahatun tu lah yang ada. Tak semestinya kat sini, kat tempat lain yang awak belajar. Buat hal lain dulu, buat hal ada. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, ini adalah aktiviti satu yang awak buat di mana untuk membuktikan. Dia bukan eksperimen. Kalau eksperimen ni kita nak cari finding atau kita nak cari apa boleh ubah bergerak balas dia. Tapi yang ini lebih kepada aktiviti untuk membuktikan bahawa memang mikroorganisme itu bernafas. Okay, sebab tu dia panggil aktiviti, dia tak panggil eksperimen. Okay, macam mana cara nak buat dia? Cikgu yakin ramai dah buat. Sebenarnya cikgu nak share beberapa orang yang hantar kat cikgu finding dia atau keputusan dia. Ada yang hantar dalam bentuk gambar, ada yang hantar kat cikgu video. Okay, cikgu berterima kasih sangat kepada semua yang bagi kat cikgu tu supaya cikgu dapat tunjuk pada kawan-kawan yang lain yang tak buat lagi tu. Okay? Okay, ini adalah langkah yang dinyatakan dalam buku teks lah. Kalau awak ikut senang saja. Bawah-bawah dia. Ya. Tak apalah, buat yang tak ada lah dulu. Tanya ustaz. Sekejap lagi, ibu tengah buat kerja. Okay. Macam mana? Saya rasa saya nak share dulu video supaya yang tak buat lagi ataupun yang dah buat boleh check balik. Betul ke awak buat tu? Saya share video yang pertama dulu oleh Wafa. Okay, dia nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay, saya cuba Nampak. Okay, bergerak tak gambar tu? Ada dengar tak? Bahan-bahan untuk membuat eksperimen ini adalah yang pertama ialah belon. Dengar suara tak? Yang kedua ialah gula. Dengar. Yang ketiga ialah botol. Okey, ni Wafa bagi tahu bahan-bahan yang diperlukan. Yang keempat adalah yeast. Dan bahan yang terakhir ialah air suam yang berisi 250 ml air. Mestilah. Enjoy dulu lagu. Siapa nak joget boleh joget. Okey. Dapat nampak tak? Cara-cara dia. Saya lajukan kalau tidak lama lagi video dia.
Okey, kita tengok lagi satu video daripada Akif. Okey, untuk pengetahuan semua, Akif ni ialah anak saudara cikgu lah. Dia duduk di Kedah. Dia join kelas kita dah 2 minggu dah. Dia ada hantar video juga kat cikgu. Kita tengok Okey ni. Aduh mama. Yang bikin tergoda mau. Ya, Akif dia terus buat. Masukkan yeast dalam air suam. Goncang dan masuk dalam. Okey, tengok. Selepas 5 minit balon jadi besar tu. 5 minit dan 20 minit. Besar kan balon tu? Alright. Okey, dapat tengok dua video tu, boleh nampak tak? Nampak. Yang tak buat tu cikgu harap lebih mudah untuk buat lah sebab cikgu dah tunjuk dah, kawan-kawan awak dah bantu dah. Tunjuk cara, mudah sahaja selagi awak dapat cari bahan tu awak akan boleh buat. Nak buat dengan tak nak buat je. Kan masalah lupa ke, tak ingat ke, macam-macam. Okey, bila kita buat kita akan ingat. Okey, ini untuk membuktikan bahawa yeast itu ataupun sebagai mikroorganisma tu kumpulan besar dia lah. Di bawah mikroorganisma kita ada fungi. Fungi tu salah satunya ialah yeast. Okey, yeast ditunjukkan dengan aktiviti ni dia boleh bernafas. Kenapa? Okey, kita kena pergi satu-satulah. Ini cikgu nak berterima kasih juga kepada Adriana Kasara. Ada kan dalam ni? Adriana? Ada. Ada. Okey, Adriana dia hantar gambar dan gambar ni sangat jelas. Jelas yang menunjukkan sebelum yeast itu aktif, dia tak membebaskan apa-apa lagi dan selepas dia balon dia sangat besar. Selepas berapa minit ni Adriana boleh jadi besar ni? Adriana, Kasara. Ya. Gambar awak ni balon jadi besar gini selepas berapa minit? 10 ke? Tak ingat. Tapi lama ke sekejap je? Sekejap. Sekejap je. Okey, maksudnya yeast tu aktif lah, dia terus bernafas. Ada Fahim. Dia hantar juga gambar kat cikgu. Jadilah tu. Daripada balon dia lembek gitu, jadi terik macam tu. Okay, terima kasih, tahniah. Okay, cikgu harap hak lain-lain yang join cikgu hari ni dapat buat juga. Sebab bila kita buat, kita akan ingat. Okay, daripada aktiviti yang awak dah buat tadi, kita nak cuba jawab soalan. Sebab soalan ni soalan yang famous lah, yang orang kata mengamalkan kemahiran proses sains lah. Bila kita buat sesuatu aktiviti, sesuatu eksperimen, mesti dia akan nari soalan-soalan macam ni. Takkan kita buat saja-saja nak main-main kan? Jadi kita kena tahu apa benda yang kita nak perhatikan dalam aktiviti yang kita buat. Kalau awak masih ingat dalam kad cikgu buat kat awak tu, yang kita buat sama-sama, kad KPS tu, pemerhatian kita fokus kepada pemboleh ubah bergerak balas. Awak dah masukkan yeast, dah masukkan gula, dah masuk air suam, awak goncang, awak letak balon. Jadi awak kena tahu apa benda yang awak nak perhatikan. Adakah awak nak tengok yeast tu atau awak nak tengok balon tu? Apa benda yang kita nak tengok sebenarnya dalam aktiviti ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Balon. Okey, balon tu adalah sebenarnya benda lain pun kita boleh letak selain pada balon. Kenapa kita letak balon? Naik nama Rania. Okey, kenapa kita letak balon? Balon tu adalah menjadi punca pemerhatian kita, rujukan kita untuk kita perhatikan.
kita nak kumpulkan gas apa yang dia bebaskan. Jadi kita guna balon untuk dia kumpul. Jadi kita perhatikan balon tu. So pemerhatian kita adalah fokus kepada keadaan balon, atau dalam buku teks tadi dia tulis size balon. Awak nampak tak? Ada yang nombor 5. Buat pemerhatian kepada kamu pada size balon. Dia dah bagi tahu dah kita nak perhatikan apa benda yang perlu kita perhatikan. Okey? Jadi awak perhatikan size dia. So, ayat pemerhatian awak akan mula macam mana, Rania? Cikgu dah tunjuk jawapan. Macam mana, Rania? Kita nak mula dengan ayat apa? Rania? Bagi satu perkataan yang kita nak mula bila kita nak jawab pemerhatian ni. Tadi kita dah cakap kita nak perhatikan size balon. Jadi ayat kita akan mula dengan size balon lah. Size ni senang. Benda dia kena jelas, terus direct. Tak payah baca bahasa Melayu, dia kena ada pendahuluan dia apa semua. Size tak payah. Bila kita tengok perkataan dia, kata kunci dia pemerhatian, kita tengok pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah bergerak balas dia ialah size balon. So ayat kita akan dimulakan dengan tentang size balon sahaja. Tak payah cerita tentang yeast, tak payah cerita tentang botol, tak payah. Okey, cikgu senaraikan 3 ayat yang mungkin boleh betul lah. 3-3 ni betul. Selagi dia adalah pemerhatian, benda yang kita nampak apa berlaku pada perubahan balon. Kita tak cakap benda yang tak nampak. Pertama, saiz balon bertambah apabila masa bertambah. Boleh. Saiz balon mengembang selepas berapa minit. Kalau awak 10 minit, awak tulis 10 minit. Kalau lepas 20 minit, awak tulis 20 minit. Saiz balon mengembang. Macam tadi yang Akif punya, saiz balon paling besar pun boleh. Sebab Akif tengok 20 minit tu dah besar, dia dah tak bertambah dah. Aki boleh cakap saiz balon paling besar pada minit ke-20. Boleh juga. Okey. Ataupun walaupun udara ni awak tak nampak, tapi kenapa balon tu mengembang kita boleh tahu. Hello. Sekejap saya ada panggilan. Hello. Kenapa? Aman. Tak tahu lah. Kalau Dan ayah ni lah. Hello guys. Ni tak ada buat kerja dia. Okey, maaf. Okey, yang ketiga tu boleh juga terdapat udara di dalam balon. Sebab kita tahu kan kenapa dia boleh mengembang, sebab ada udara. Boleh juga, itu pun pemerhatian. Okey, ni contoh pemerhatian. Sekejap lagi, bila awak dah faham teknik saya jawab, bagi tahu ke awak cara menjawab pemerhatian ni, awak boleh jawab pada eksperimen yang kedua ataupun aktiviti yang kedua nanti, aktiviti untuk roti lah, eksperimen roti. Okey, terima kasih Rania. Okey, selepas dia tanya pemerhatian, selalunya dia akan disambung dengan inferen lah. Dia minta kita sebab pula. Terhadap benda yang berlaku tadi, dia minta sebab. Okey. Tengok sikit, semua tutup muka. Tak nampak muka semua. Malu ke? Tak mandi lagi ke semua orang? Raja kak. Lagi kat lain? Tak nampak muka ni? Tak mandi lagi. Tak mandi dah tu. Mandi dah. Mandi dah. Kau tak pakai tudung, tak nak buka muka. Tak. Malu. Kau gemuk semua, tak boleh masuk kamera. Makan banyak. Raja gemuk lah, tak cukup kamera dah Raja. Okey. Inferen tadi kita nak bagi sebab kepada, tadi kita jawab saiz balon tu makin besar, mengembang. Kenapa balon mengembang? Kenapa? Kita tanya balik, kenapa balon tu boleh mengembang? Okey. Ada ni. Nak try lah seorang.
Muklis. Muklis, rasa-rasa kenapa balon tu mengembang? Muklis. Ya. Sekejap. Apa yang yeast tu telah buat sampai menyebabkan balon tu mengembang? Rasa-rasa awak lah. Ni kan berkaitan dengan eksperimen ni. Ni. Nampak ni? Cikgu masih kekalkan perkataan ni. Sebenarnya ini kata kunci ni untuk jawab inferen. Kerana apa? Siapa yang bernafas? Gula. Mikroorganisma iaitu siapa dalam yang kita guna ialah yeast. Ya, okey, boleh. Jadi buat ayat sikit. Kerana yeast iaitu mikroorganisma berapa? Bernafas. Bernafas. Yes, dia bernafas. Dia macam manusia juga. Dia bernafas. Jadi bila bernafas dia membebaskan apa? Karbon dioksida. Yes, cuba buat ayat yang cantik. Kerana yeast bernafas dan menghembus karbon dioksida. Yes, betul. Muklis kau jawab tu soal kau. Okey. Why Mama Akif? Oh, Akif. Akif yang jawab. Mana Muklis? Akif ada juga nama dalam ni tapi tak naik lagi. Okey, tak apa. Bagus. Jadi maksudnya kita memberi sebab kepada pemerhatian tadi yang balon-balon mengembang ni. Buat apa dia mengembang? Jadi kita pun bagilah sebab. Kerana yeast iaitu mikroorganisma bernafas dan membebaskan karbon dioksida. Itulah sebab dia. Kan ni saya bagi ayat. Kerana karbon dioksida oleh dibebaskan. Dengan simple je jawapan awak, kerana yeast bernafas. Jadi point dia di bernafas inilah jawapan dia ataupun markah dia. Kalau awak tak ada bernafas, kalau awak kata kerana yeast bertumbuh, awak dah salah konsep. Sebab aktiviti ni bukan untuk membuktikan mikroorganisma bertumbuh. Tak nampak dia tumbuh. Yeast tetap banyak tu juga. Bertumbuh ni dia kena bertambah, membesar, bertumbuh kan. Tapi untuk aktiviti ni dia cuma yeast tu aktif. Bila dia aktif, dia pun bernafas. Dia membebaskan gas. Okey, soalan yang cikgu bagi tadi. Awak nampak muka cikgu juga kan dengan slide? Kau nampak slide saja? Nampak dua-dua. Nampak dua-dua. Okey, bagus. Soalan cikgu bagi tadi sebelum kita mula GM, supaya sejam tadi taklah awak buat, tak duduk saja. Sama juga tadi, cuma nombor A tu cikgu tak tanya pemerhatian. A tu cikgu terus tanya inferen. Tetapi kalau awak nak jawab inferen, awak kena tahu pemerhatian dulu. Tu teknik dia. Walaupun soalan mana-mana dia minta inferen, awak kena tahu dulu pemerhatian. Kalau tak, macam mana kita nak jawab, nak bagi sebab ke atas sesuatu yang berlaku. Jadi balon ni mengembang ialah pemerhatian. Lepas tu awak bagi pula sebab dia. Jadi kat sini tak payahlah buat ayat balon mengembang tu sebab dia tak tanya pemerhatian. A tadi jawapan dia terus kerana yeast bernafas dan membebaskan karbon dioksida. Nashwa ada tak dalam ni, Nashwa? Sebab tadi dia WhatsApp saya. Tak ada. Tak boleh masuk kot. Okey. Okey, soalan tambahan yang B sama dengan B soalan awak. Mengapa gula? Okey, dalam aktiviti awak buat tadi tu, kalau kita masuk yeast, masuk air suam, goncang. Awak rasa jadi tak? Ada tak siapa-siapa yang try buat tapi tak bubuh gula? Kenapa nak kena bubuh gula? Awak rasa-rasa. Yang buat soalan tadi ni awak jawab apa? Aini jawab dah? Tengoklah nama siapa naik pula. Anis ada?
Anis tak ada kan? Anis tak masuk hari ni? Raja. Raja jawab tadi soalan ni. Raja. Tak lagi. Dah lah tak buat aktiviti. Jawab soalan pun tak. Tadi sejam awak buat apa? Bangun tidur. Tertidur. Oh Allah. Lepas tu BI pagi tadi jawab tak? Jawab ada sikit baru. Oh lepas jawab BI tidur. Tertidur. Okey sekarang jawab. Kenapa awak rasa perlu gula dalam dalam aktiviti kita tadi? Fungsi gula tu untuk apa pada yeast? Membantu yeast mengembang. Membantu yeast mengembang. Yeast mengembang ke? Tak. Yeast tak mengembang. Dia bebaskan udara je tadi. Kalau dia mengembang awak nampak dalam botol awak tu. Botol awak jadi besar. Tu baru dia nampak yeast tu mengembang. Dia cuma keluarkan udara sahaja yang menyebabkan balon tu besar. Yeast tu semasa dia kering. Nampak tak ingat masa Wafa tunjuk tadi. Yeast tu kering kan? Dia macam serbuk. Betul tak Wafa? Ya. Dia kering lagi. Tapi bila kita masuk dalam air, dia larut. Kita bantu lagi dengan gula. Okey, awak pernah tak dengar budak-budak kalau dia aktif, kita cakap terlebih gula. Boleh. Budak tu makan coklat banyak ke, makan gula banyak ke, dia akan jadi aktif. Terlebih. Jadi kita tak kena kontrol gula sebenarnya. Okey, jadi gula ni sebenarnya adalah penyebab kepada pengaktif Yes. dalam keadaan macam dia serbuk tu sebenarnya dia macam kita kata dia tidur lah. Dia tidur lagi. Jadi bila kita masuk air suam, kalau awak masuk air biasa pun dia tak berapa jadi. Dia air suam sikit sebab dia ada haba. Air suam, kita nak kejut dia lah. Nak kejut dia. Masuk air suam, larut. Lepas tu kita masuk gula sikit. Gula itu untuk mengaktifkan dia. Sebab gula tu membekalkan, dia panggil satu perkataan yang dipanggil nutrien. Okay, badan kita kalau kita nak sihat, kita kena ambil banyak nutrien daripada vitamin, daripada sayur, semua tu nutrien lah antaranya. Ni sama juga, gula tu berfungsi sebagai nutrien kepada yeast atau nutrien kepada mikroorganisme. Bila dia dapat nutrien, baru dia akan ada tenaga. Okay, ada kaitan dengan tenaga. Sebab benda hidup ni, dia nak hidup, dia kena ada tenaga. Betul tak? Yeast ni hidup? Betul. Hidup sebab dia salah satu contoh mikroorganisme. Okay, jadi gula digunakan dalam penyiasatan ini untuk, awak boleh jawab, mengaktifkan yeast ataupun membekalkan nutrien kepada yeast. Dua jawapan boleh diterima. Paling tepat membekalkan nutrien lah. Bila dia bekal nutrien, dia baru boleh berfungsi, macam dia boleh hidup lah. Masa dia serbuk tu dia macam mati lagi, dia macam tidur lagi. Okey, cikgu tak bagi jawapan kat sini, awak kena buat sendiri. Tadi cikgu dah bagi contoh 2 soalan tu ada jawapan. Yang ni cikgu tak bagi, cikgu hanya bagi tahu. Okey, kesimpulan. Selalunya kalau aktiviti ni dia akan akhir dengan soalan kesimpulan. Dah kita buat aktiviti, dah perhatikan, dah bagi tahu sebab, so kita simpulkan. Oh, daripada aktiviti ini menunjukkan bahawa mikroorganisme bernafas untuk Hidup. Tu kesimpulan. Kesimpulan ni, kesimpulan dalam aktiviti ni dia tak macam kesimpulan eksperimen. Kesimpulan eksperimen tu kita buat macam kita boleh guna semakin kita boleh guna juga. Tapi yang tak sesuai, yang ini tak ada pun boleh ubah sangat. So kita terus bagi satu kesimpulan yang menunjukkan tentang eksperimen aktiviti kita ni tentang bernafas. So dia akan jadi daripada yeast tu kita tukar jadi mikroorganisme sebab kita nak luaskan tajuk dia. Mikroorganisme bernafas untuk hidup. Maksudnya kesimpulan tu dibuktikan dengan aktiviti yang kita buat tu. Maksudnya lepas kita buat semua aktiviti tu, barulah kita kata, rupa-rupanya mikroorganisme ni bernafas. Jadi kita pun buat ayat. Mikroorganisme bernafas untuk hidup. Tu jawapan dia. Ada juga kesimpulan tak? Soalan awak. Okey, soalan awak dekat dalam ni lain sikit. Last sekali.
Apakah yang akan berlaku jika gula digantikan dengan garam? Awak jawab apa? Tiada Cuba soal perubahan. Tiada perubahan pada saiz Belon. balon. Yes, bagus. Jawapan yang tepat sebab dia tak tanya sebab tau. Dia tanya apakah yang akan berlaku. Bagi tahu je. Maksudnya tak jadilah. Dengan kata lain, aktiviti kita tidak jadi. Ada perubahan pada saiz Belon. betul lah jawapan awak tu tepat. Cuma kalau soalan ni dia tambah sikit. Mengapa? Mengapa Akif kata tiada perubahan? Awak kena jawab panjang lagi. Kena bagi inferen pula terhadap jawapan tiada perubahan. Okey, cikgu nak tambah sikit. Siapa boleh bagi pendapat? Rasa-rasa kenapa tak kembang balon tu kalau kita ganti dengan garam? Gula manis, garam Masin. Masin. okey, nasib baik kata masin. Takut ada orang kata pahit ke Masam. masam. Raja, pergi ambil garam sekarang rasa. Masam macam mana? Masin macam mana? Mana masuk aja satu. Sobek lalu aja. Kita cubit lalu. Nanti kejap. Masam dengan masin tu belajar aja satu lagi. Tukar-tukar dah. Masam ni asam lah asam. Kalau awak makan berkerut muka awak. Tu masam. Betul cikgu. Masin. Masin. Okey. Dia macam berlawanan lah antara gula dan garam tu. Kalau gula memberi nutrien, mengaktifkan. Tapi kalau garam, dia nyah aktif. Dia matikan. Okey. Nanti awak akan nampak contoh pada tajuk yang ke-6 kalau tak silap cikgu, tajuk pengawetan. Dalam pengawetan, kita tak nak mikroorganisma tumbuh dekat makanan-makanan kita sebab kita nak makanan kita tahan Lama. lama. Dah lama. Yes, benda makanan yang kita nak tahan lama, kita perlu lalui satu proses yang dinamakan pengawetan. Dalam proses-proses pengawetan ini, banyak sangat yang menggunakan garam. Kalau awak perasan, ikan kering, sotong kering, jeruk apa? Asam bol. Telur jeruk. Jeruk mangga, kita akan guna banyak garam. Kita akan guna banyak garam kat situ. Betapa pentingnya garam dalam teknologi pengawetan tu sebab garam mampu menyekat, aktifkan mikroorganisma daripada hidup. Jadi eksperimen tadi, kalaulah kita masukkan garam, yeast tadi akan seolah-olah yeast tadi akan matilah macam awak tak bagi dia aktif. Potong dia terus. So dia pun tak boleh nak hidup, dia pun tak boleh nak bernafas. So kalau soalan tanya kenapa kalau kita masuk garam tak jadi? Kerana garam akan menyebabkan yeast ternyah aktif. Itu jawapan dia. Nyah tu dia macam terbalik daripada benda yang sepatutnya lah. Okey. Kita dah habis untuk mikroorganisma bernafas. Boleh faham? Jelas tak? Boleh. Sebenarnya dalam buku teks aktiviti 1 tu dia guna teknik yeast dan balon untuk menunjukkan bernafas. Kalau dalam buku latihan ataupun nanti ada juga dalam buku teks ni, ada lagi satu aktiviti yang menunjukkan juga yeast bernafas dalam pembuatan dough. Adunan dough. Tahu dough? Siapa tak pernah dengar perkataan dough? Saya. Siapa dia? Kenal. Raja, dough. Dough ni adalah adunan tepung dengan air saja. Lepas tu dia akan masukkan yeast. Ragi. Tahu tak orang buat donat? Tahu. Okey, bila buat donat kita adun-adunkan tepung dia, kita tak terus buat tau. Kita kena biarkan dulu. Proses yang kita biarkan tu, kita sebenarnya sedang menunggu yeast tu aktif. Yeast tu bernafas.
Sebab kita perlukan udara di dalam dough tu. Barulah donat kita gebu. Tahu gebu? Macam raja. Tahu. Okey, jadi dalam aktiviti membuat donat ataupun menghasilkan adunan dough juga membuktikan bahawa yeast bernafas. So, kadang-kadang dia guna eksperimen, saya suka sebut eksperimen. Dia guna aktiviti balon, kadang-kadang dia guna aktiviti dough. Tapi jawapan awak akan tak lari. Kalau tentang balon, kita cakap tentang pemerhatian kita saiz balon. Kalau tentang dough, kita akan cerita tentang dough tu lah. Adunan dough akan dough mula-mula jadi besar ni, bila kita biar dia akan jadi apa? Mengembang. Mengembang ataupun membesar. Kenapa dia besar? Dia besar tu bukan yeast tu sedang beranak ke bertumbuh ke tak. Ada udara. Ada udara. Yes, ada udara dalam tepung tu. Dalam dough tu. Okey, tu contoh aktiviti kedua yang cikgu tak buat dalam slide cikgu, tapi dia boleh tanya di mana-mana soalan. Tapi konsep dia sama, bernafas. Okey, aktiviti 3 ialah tentang bertumbuh. Okey, aktiviti 2 kita tak buat sebab awak tak ada mikroskop. Jadi tentang bertumbuh ni awak perlu sediakan 3 biji roti. 3 keping. 3 keping roti, masukkan roti, sebelum masukkan tu plastik tu jelah. Awak tak payahlah label kat roti tu, label kat plastik. Plastik A, B dan C. Plastik A tu kita perlukan semburkan roti tu 1 semburan je. Ataupun awak sebenarnya boleh je nak adjust. Yang A awak buat 2, yang B awak buat 4, yang C awak buat 8. Boleh je asalkan dia nampak perbezaan. Okey. Kenapa kita nak beza-bezakan air sebenarnya kat sini? Okey. Benda yang kita bezakan ialah pemboleh ubah apa? Roti. Roti sama. Yang kita beza ialah bilangan semburan kita tu. Ada 1, ada 2, ada 3. Dalam sesuatu uji kaji, kalau kita buat perbezaan dekat semua tu, dia pemboleh ubah apa saya tanya? Ini tak ada. Ini ada. Ini ada tadi. Tak ada. Left. Oh, left. Buat apa dia left? Tahu? Okey, Wafa, benda dalam pemboleh ubah apa? Manipulasi ke? Pemboleh ubah bergerak balas ke? Pemboleh ubah dimalarkan? Kalau perbezaan. Bilangan semburan. Wafa. Tak ingat Wafa? Mana Wafa? Wafa ada kan? Kau pergi mana? Makan nasi. Makan nasi. Nak 12.30 dah. Wafa juga naik. Dia nak wafa ke? Naufal tak ada tak? Tak masuk Naufal. Okay, tak apalah. Okey, dalam uji kaji, kalau kita bezakan A dapat 1, B dapat 2, C ni dapat 3, perbezaan-perbezaan ini di bawah pemboleh ubah manipulasi. Oi, tu ingat dah ke? Manipulasi. Oh, lah. Pergi mana Wafa? Pergi jauh sikit. Wafa pergi Internet mana? lambat cikgu. Ha? Internet slow. Oh, internet. Terputus lah tadi. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasi lah bilangan semburan. Pemboleh ubah bergerak balas adalah perkara yang kita nak perhatikan. Lepas awak masukkan dalam plastik, awak letak di tempat yang dia suruh letak kat mana? Buat pemerhatian selama seminggu. Letak je kat mana-mana tak apa. Satu tempat yang janganlah letak tengah hujan, tengah panas. Tak payahlah dalam bilik biasa je. So kita perhatikan roti kan? Ya. Jadi perhatikan roti tu ya, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi keadaan roti boleh. Benda apa yang awak expect akan ada kat roti tu ialah tompok-tompok apa? Kita boleh panggil. Tompok kulat. Tompok kulat. Awak anggap awak tak tahu lagi tu kulat. Awak boleh kata tompok hitam.
Kan? Dia warna hitam. Tompok-tompok hitam. Jadi kita kena tahu benda yang kita nak perhatikan. Jadi benda yang kita nak perhatikan tu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Kita tengok balik. So, ini ialah cara untuk kita merekod jadual, merekod keputusan. Naufal tak masuk ke kat sini? Ada kat sini kena. Iman sempat tadi. Patutlah. Okey, jadi adalah cara awak nak merekod keputusan daripada uji kaji yang kita buat tu melalui jadual. Komunikasi lah dia panggil di bawah kemahiran KPS komunikasi. Okey. Cikgu pun buatlah jadual, contoh jadual yang sesuai untuk awak buat. Lepas ni awak boleh buat dah. Labelkan roti ABC. Kita perhatikan lepas seminggu awak boleh perhatikan saiz sebab kadang-kadang kulapuk tu mula-mula dia kecil, lepas tu dia membesar, hitam dia makin besar. Boleh. Ataupun dia akan jadi banyak tompok. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita boleh perhatikan bilangan kulapuk. Kalau awak rasa nak guna bilangan je. Awak tulis 2. Yang B ada 5. Yang C ada 7. Contoh. Kan? Okay. Pemerhatian yang kedua juga boleh juga kita nak perhatikan warna. Sebab kulat ni mula-mula dia warna macam naik kelabu-kelabu. Kan? Warna sarang labu-labu. Macam warna kelabu. Warna kelabu titik-titik. Lepas tu bila dah terlalu lama roti tu, dia dah nak busuk dah, siap mengeluarkan bau lagi, dia boleh jadi sampai hitam. So dia akan berlaku perubahan kat sini. Awak boleh catat juga. Warna dia yang A ni mungkin kelabu sikit. B, kalau sama tulis sama, tak ada masalah. Rekod sahaja apa yang awak perhatikan. Ini cara merekod keputusan. Selalunya kita perhatikan yang ni lah senang. Sebab dia seminggu je. Sebab kalau warna ni kita perlu masa yang lama lagi. 2 minggu ke sampai busuk lah. Tapi kita tak say lah busuk. Ini adalah gambar daripada kelas yang saya mengajar tahun lepas. Sebab saya tak dapat daripada awak yang buat roti. Akif ada buat tapi tak nampak jelas perbezaan ABC tu. Akif hantar satu-satu jadi cikgu tak nampak. Jadi cikgu ambil gambar tahun lepas. Saya tu buat satu je. Buat satu je? Tak buat 3? Saya buat Akif buat 1 ke 3? satu. 1. Jadi Akif sembur berapa banyak air? 8. 8 semburan terus. Jadi maksudnya Akif hanya memerhatikan perubahan pada 1 lah. Cuma tak dapat nak bezakan kandungan air yang kita bagi. Okay. Dia ada sebab kenapa cikgu nak suruh awak bezakan kandungan air ni. Menunjukkan kalau awak tengok kalau A ni 1 ataupun 2 semburan cikgu suruh dia orang buat dulu tahun lepas. Dia ada 1 je tompok lebih kurang. Okay, kalau B ni lebih sikit air dia. Dia ada banyak tompok sampai hujung ni nampak ada 2 tompok. Macam lebih banyak lah kawasan yang ada mikrob ataupun kulat. Okey, kalau yang C ni cikgu suruh dia orang tambah sikit masa tu semburan bagi banyak betul air supaya nampak beza sikit. So tengok hitam dia pun kuat lagi dan dia ada di merata-rata. Okey. Sekali kita tengok bahawa lagi banyak dia dapat air, lagi kuat dia lagi banyak air dia dapat, lagi sikit dia bertumbuh ke lagi kuat dia tumbuh? Lagi banyak. Lagi kuat dia bertumbuh, lagi kuat lagi pertumbuhan dia. Jadi kalau cikgu tanya awak rasa-rasa mikroorganisma ni perlukan air tak nak hidup? Perlukan air ke tak perlu? Perlu. Dia nak Perlu. air. Dia nak air. Dia macam benda hidup. Benda hidup kan perlu air. So mikrob pun memerlukan air juga untuk bertumbuh. Ni menunjukkan dia bertumbuh dan dia perlu keperluan. Dia ada keperluan. Sebab roti, kalau awak nak tahan lama, A, B, C ni cuba cikgu suruh awak D. Tambah lagi 1, buh dalam peti ais. Bila kita buh dalam peti ais, dia tu suhu pula. Kita keringkan. Kita tak nak ada air langsung. Biskut kering. Tahan lama tak biskut kering? Tak. Biskut kering? Biskut kering kan boleh jual kat kedai. Kenapa dia tak berkulat pun?
Tahan lama. Sebab dia kering, dia tak ada air. Bila tak ada air dalam makanan tu, susah untuk mikroorganisma bertumbuh. Contoh, kenapa ikan kering tahan lama? Yes, sebab air sudah disingkirkan. Kita dah buang air kat dalam tu. Siapa yang jawab? Ya, jawab. Okey, jadi kaitan dia dengan kita nak belajar tajuk selepas ini ialah ni cikgu tanya balik, mikrob perlukan air untuk bertumbuh sebab kita tengok tadi daripada roti tu awak jawab dia perlukan air. So apa lagi yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk bertumbuh selain daripada air? Wafwa lagi. Adriana ada? Masih? Adriana rasa selain pada air, untuk dia nak bertumbuh, nak membiak lagi, apa lagi yang dia perlukan? Cuba bagi satu. Kaitkan balik dengan benda hidup. Benda hidup selain perlu air, perlu apa lagi? Makanan. Makanan. Okey, lagi? Air. Tapi mikroorganisma makan apa? Kalau awak kata makanan, mikroorganisma makan apa? Makan nasi cicak budu ke? Khasiat. Khasiat dia, hak tadi yang nutrien tadi tu. Okay, kita boleh transformkan, kita kata makanan tu lebih kepada nutrien lah, sesuai. Okay, bagus. Lagi? Air, nutrien? Udara. Yes, the most important is udara lah. Sebab tadi kan kita buat eksperimen, aktiviti bernafas. Bernafas kan perlukan udara. Dia sedut oksigen sebenarnya. Yeast tu dia sedut oksigen, dia bebaskan karbon dioksida. Cuma kita tak nampak. Okay, udara. Okay, sebenarnya ada 5 keperluan dia. Okay, tapi untuk tajuk mikroorganisma, dia tak panggil keperluan asas tau. Dia panggil, kalau kita keperluan asas, dia panggil faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan mikroorganisma. Dia ada 5. Keperluan asas manusia pun ada 5 juga kan? Makanan, minuman, udara. Ya ke 5? 4. Tempat tinggal. Makanan, minuman, udara, tempat tinggal. Tu keperluan asas. Kalau kita tak ada 4 ni, salah satu ni kita boleh mati dalam satu masa. Sama juga dalam mikroorganisma ni, kalau dia tak ada 5 faktor ni, 10 pula, 5 faktor ni, dia tak boleh hidup. Dia takkan bertumbuh. Maksudnya makanan awak, kalau awak tak nak dia basi, tak nak dia rosak, nak dia tahan lama, kita perlu bagi 5 faktor ke tak payah bagi? Perlu. Kita nak makanan kita tahan lama. Kita tak nak mikroorganisma kita tumbuh. Ni makanan kita ni. Jadi awak perlu bagi tak 5 faktor ni kat dia? Ke awak kena buang 5 faktor ni? Buang 5 faktor. Yes, bagus. Kita kena buang 5 faktor kalau kita tak nak dia tumbuh. Kalau kita nak dia tumbuh, kita kena bagi 5 faktor. Macam tu saja. So sekarang kita nak tengok apa 5 faktor tu. Kita try tengok satu video daripada YouTube cikgu. Cikgu dah buat lama dah. Tahun lepas je cikgu buat. Sekejap nak cari balik video tu. Video tajuk mikroorganisme. Video ibu yang lama tu dah. Alhamdulillah. Ya.
pelajaran kita pada hari ini mengetahui maksud mikroorganisma dan mengetahui faktor pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma merupakan hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Bagaimana mikroorganisma ini boleh hidup? Apakah faktor yang mendorong untuk mikroorganisma ini bertumbuh? Mari kita kaji faktor pertumbuhan mikrob berdasarkan keperluan asas benda hidup. Faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma ialah suhu, air, udara, keasidan dan nutrien. Sebagai tugasan, mari kita kaji bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jom rancang uji kaji. Semoga berjumpa lagi. Happy learning. Dengar dah tadi? Dengar. Dengar. Okey, berapa faktor yang dia senaraikan dalam video tadi? 5. 5. Ya tu. Pertama tadi air, kita dah tahu. Kedua, Udara. yang ingat, siapa ingat? Udara. Ha? Udara, yes. Air, udara. Siapa ingat lagi? Nutrien. Okey, air, udara, nutrien, bagus. Dua lagi. Keasidan. Keasidan, bagus. Dan satu lagi ialah Suhu. suhu. Suhu, sebab itulah kita ada peti ais. Peti ais. Kenapa ada makanan yang kita kena simpan dalam peti ais? Sebab kita nak rendahkan suhu dia. Kita tak nak mikroorganisma tumbuh. Mikroorganisma suka suhu yang macam mana? Suhu yang macam sekarang. Suhu bilik ni. Awak letaklah nasi awak kat luar tu lama-lama. Rasa-rasa basi tak dalam 2 hari? Kenapa? Basi. Sebab ada mikroorganisma. Sebab apa? Sebab suhu yang sesuai untuk dia hidup. Jadi kita tahulah mikroorganisma ni rupanya dia suka suhu yang tak panas sangat, tak sejuk sangat. Tak sejuk sangat. Sederhana. Suhu sederhana. Okey, macam suhu kita duduk biasa, hidup biasa. Sebab dia pun benda hidup kan. Okey, jadi kita dah senaraikan 5 faktor yang mikroorganisma perlu dapat dan menyebabkan dia boleh hidup. Okey, air. Sebab tu ikan yang fresh dengan ikan kering, yang mana lagi tahan lama? Ikan kering. Ikan kering. Tahan lama. Sebab dia tak ada air. Yang ikan fresh tu dia banyak air dalam badan dia, masih ada air. Sebab tu dia cepat busuk. Kalau awak tak masak terus, tak makan, awak tinggal je kat sinki kat luar, dia busuk, dia rosak. Kenapa dia rosak? Sebab dia ditumbuhi oleh mikroorganisma. Ada bakteria hidup kat situ. Awak tak boleh makan. Kalau makan kita sakit. Sebab ada air, kehadiran air. Yang kedua, udara. Udara sekeliling tu dia senang dia dapat udara. So dia akan senang hidup. Okey. Awak buat roti tadi, aktiviti roti tu masukkan dalam plastik kan? Kenapa boleh ada kulat juga? Sebab ada air untuk dia hidup. Tapi dia tak ada udara ke tak ada sebenarnya? Tak ada. Ada. Walaupun benda tu dalam plastik, selagi kita tak sedut udara keluar, benda yang kosong akan hadir udara. Keropok awak beli, walaupun dia dah seal dah tutup, dalamnya ada udara. Masih ada udara. Sebab tu kalau keropok dekat kedai pun, dia ada tahap dia, apa panggil? Expired dia. Bila awak tengok expired date dia, tak boleh makan dah.
Sebab dia dah ditumbuhi oleh mikroorganisma. Ketiga ialah suhu. Tadi kita dah cakap suhu yang sederhana, persekitaran yang lembap dan panas sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Sejuk tak sesuai. Sebab tu ayam, ikan kalau kita nak jaga dia, tak nak bagi dia ada mikroorganisma, kita masuk dalam peti di bahagian atas tu kan. Yang freeze tu, yang beku tu. Sebab dia sejuk sangat, jadi mikroorganisma tak boleh nak hidup. Okey, keempat ialah nutrien atau kata mudahnya makanan lah yang awak sebut tadi. Tapi kita tak guna makanan sebab kalau makanan ni kita macam nasi goreng, nasi ayam tu baru makanan kan. Jadi kita gantikan dengan nutrien. Nutrien ni macam benda untuk kita aktifkan dia lah. Contohnya gula tadi. Okey, yang kelima ialah keasidan. Gajah 5 ingat belajar asid dan alkali? Ingat. Okey, dalam makanan kita ataupun persekitaran kita ni, dia sebenarnya udara kita ni pun ada nilai-nilai pH atau nilai-nilai dia panggil apa tajuk dia? Kimia. Tajuk asid alkali tu apa dia? Bahan sifat kimia. Yes, sifat kimia dia. So, kalau makanan tu awak bubuh dalam benda yang sangat berasid, mikroorganisma tak boleh hidup juga. Bubuh makanan tu dalam benda yang lebih beralkali sangat pun tak boleh hidup. Mikroorganisma akan hidup pada sifat kimia apa yang tengah-tengah. Siapa ingat lagi satu perkataan huruf N? Manis. Neutral. Yes, neutral. Siapa dia sebut? Cikgu tak nampak tadi. Siapa sebut neutral tadi? Rania? Okay? Yes. Keasidan. Okay, terima kasih. Keasidan yang sesuai untuk, tapi dia tak panggil keneutralan. Dia memang guna ayat keasidan. Tapi bukan dia suka yang asid sangat. Dia suka yang tidak berasid, tidak beralkali. Yang biasa, macam air biasa ni. Air kosong kita kan neutral kan. Jadi kalau awak contoh yang nampak jelas di sini ialah jeruk. Jeruk mangga. Kita akan guna cuka kan untuk kita buat dia. Betul. Adalah kadang kita guna cuka ataupun kita guna garam dengan gula saja, tapi ada guna cuka. Cuka ni ialah berasid ke beralkali? Siapa ingat? Alkali. Asid. Macam asid lah sayang. Okey. Asid, bila asid sangat, mikroorganisma tak boleh hidup dekat mangga tu. Dekat buah pauh tu. So dia akan tahan lama dan jadi jeruk. Kita pun boleh makan bila-bila. Itu cara kita nak potong. Kita tak nak bagi faktor kat dia. Sebab tu kita kena faham faktor yang macam mana yang menyebabkan mikroorganisma tu senang tumbuh. Bila awak dah faham, awak boleh tahu cara nak elakkan dia daripada bertumbuh. Maksudnya awak jangan bagi faktor sukan. Cara nak ingat dia, perkataan dia adalah sukan. Apa dia S? Suhu. U. Udara. K. Udara. Keasidan. A. Air. Dan N. Nutrien. Soalan tanya, apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma? Awak ingat dulu kata kunci sukan ni. Lepas tu barulah kita hurai satu-satu. Suhu yang sesuai, ada udara, keasidan yang sesuai iaitu neutral, boleh cakap lah. Kehadiran air dan kehadiran nutrien. Okey, jadi cikgu dah terangkan ada 5 faktor pertumbuhan dia. Sebenarnya dia ada setiap satu ni SUKN, suhu, udara, keasidan, air dan neutral ni, setiap satu ni dia ada aktiviti tau untuk membuktikan bahawa mikroorganisma memerlukan suhu ni. Tapi bila cikgu terang ni daripada makanan-makanan tu saya rasa awak boleh nampak dah. Kalau suhu ni kita akan masukkan makanan di dalam fridge ataupun peti sejuk. Kalau keasidan ni berkaitan dengan jeruk-jeruk lah selalunya. Kalau air ni ikan-ikan ayam yang tidak dikeringkan
tidak disingkirkan air dia akan busuk ataupun tumbuh mikroorganisma. Okey, habis dah. Untuk sebenarnya hari ni cikgu fokus kepada faktor pertumbuhan dan bincang ni sikit je. Okey, latihan sebenarnya cikgu dah letak dalam file awak tapi saya tak tahu bila file awak akan diberikan kepada awak. Ha? Okey, jadi hari ni cikgu nak awak siapkan yang ini. Kalau dah siap boleh hantar kat cikgu. Cikgu nak tengok awak jawab macam mana. 3 soalan je dan kita dah bincang jawapan. Boleh tak? Boleh. Yang belum Google Meet ni ada seorang je hantar kat cikgu tadi. Cikgu harap lepas ni awak dapat hantar kat cikgu bagi siap. 3 soalan je. Tak pernah buat lagi aktiviti belon dan roti, cuba buatlah. Jangan tak buat. Okey. Okey, roti tu yang dah buat tak sampai seminggu boleh buang lah. Boleh buang. Dan awak catatkan pemerhatian. Catatkan yang roti tu dan jadual tadi cikgu share tu. Dalam buku teks dia ada tunjuk tak jadual? Tak ada kan? Dalam buku teks dia ada tunjuk tak cara nak rekod jadual roti? Tak ada kan? Tak ada. Awak boleh buatlah jadual pemakaian roti A, B, C, tepi tu ikut. Bilangan tompok hitam boleh juga. So boleh tak cikgu nak minta, saya tak ada buku teks sekarang, boleh tak cikgu nak minta awak buat laporan eksperimen ni, aktiviti ni. Aktiviti 1 ni, tulis ni balik. Nampak? Saya tak share tau. sorry. Okay, nampak? Awak salin balik ni. Aktiviti 1, mikroorganisma bernafas ni awak salin langkah-langkah ni. Lepas tu awak buat. Tak payah buat soalan dah sebab soalan awak dah jawab ni tadi. Yang ni dikira soalan dah. Cuma salin langkah dia je. Dan yang kedua, aktiviti 3. Ni. Salin juga langkah dia dan jadual. Boleh? Boleh? Boleh, cikgu. Boleh Okay, cikgu. ada berapa tugasan? 3 lah. 1 siapkan yang ini, send gambar, hantar. Lepas tu sambil-sambil salin 2 aktiviti tu. Dalam buku amali je semua. Senang. Tak payah banyak-banyak buku. Okey, ada soalan dah nak tanya. Cikgu nak tamatkan dah. Nak dekat pukul 1 dah. Ada soalan? Amsyah tak ada soalan? Cikgu, Ha. jadual tu salin yang mana? Jadual tu awak buat sendirilah macam cikgu buat ni. Takkan tak ingat. Macam ni. Buat satu je. Roti dengan bilangan kulapuk. Yang warna kulapuk ni tak payah. Tak payah warna. Buat roti ABC dengan bilangan. Mungkin roti Okey. kau tulis je. Yang ketiga, Apa dia? tak ada apa. Faham dah? Buatlah dulu Raja. Pergi cari roti dulu. Okey. Kalau tak nak buat yang belon tu buat yang roti seminggu. Sebab belon Okey. awak dah tengok dah kawan-kawan awak buat. Kalau tak nak buat yang roti. Sebab roti ramai buat dah rasa tapi mungkin tak cukup hari lagi jadi tak nampak lagi kulat. Okey. Observe lah. Kalau dah start busuk tu awak boleh buang lah. Tak payah Okey. simpan. Okey. Amsyah okey?
Amsyah buat yang balon dah, dia share kat cikgu. Okey, jadi. Roti tak buat lagi kan? Ya. Nah, tak dengar suara. Masuk saja ke? Zinghang cik. Makan nasi dah. Okeylah cikgu rasa cikgu tamatkan sampai sini.